Selamat datang ke channel YouTube Dr. Super Pokpet. Pokpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dr. Super Pokpet nak bercerita tentang masalah kuman. Okey, kuman. Adik, mana adik? Cuba tunjukkan macam mana cara pakai face mask. Okey, sebenarnya langkah pencegahan memang walaupun kita dah dapat vaksin, kita masih perlukan membuat penjarakan sosial dan juga penggunaan face mask kerana apa dek? Kawan-kawan dan pakcik, makcik, jangan lupa pakai face mask dengan cara yang betul. Okey, tunjukkan cara yang betul. Macam ni betul ke? Salah. Okey, lagi yang macam ni? Macam ni betul? Salah. Lagi cara yang betul macam mana? Cing. Macam ni. Tutup rapat. Apa? Kenapa dek? Kenapa kalau pakai macam ni tak betul? Kenapa pakai macam ni tak betul? Sebab tak tutup hidung. Kenapa tak tutup hidung tak betul pula? Sebab apa? Kuman Masuk dari hidung. Okey, jadi apa kuman yang kita takut sekarang ni? COVID-19. Dalam dunia ni ada 4 jenis kuman yang ada di sekeliling kita Virus dengan bakteria tu sama ke? Virus dengan bakteria sebenarnya ada 4 jenis kuman, iaitu virus, bakteria, lagi fungus dan juga parasit. So benda ni semua lain. Okey, nanti bercerita. Apabila kita cakap virus, maksudnya ia adalah sejenis kuman yang paling kecil yang tidak ada dinding sel, dan banyak virus-virus yang ada dalam dunia ni seperti denggi, chickenpox, influenza, coronavirus, semua tu adalah beberapa jenis kuman yang kita panggilkan virus. So jadi sebenarnya virus ni dia mengandungi RNA sahaja, itu genetic material. So jadi biasanya kuman yang virus ni bila dia menyerang, dia ada tempat-tempat yang dia serang tu biasanya dekat hidung, paru-paru, ada yang kalau macam rotavirus tu dia serang dekat usus, jadi akan menyebabkan cirit-berit. Dan kuman-kuman yang macam virus ni sebenarnya kalau dia serang manusia, kadang-kadang dia boleh jadi demam, boleh jadi tak demam, tapi selalunya simptom tu tidaklah seteruk bakteria. Ubat untuk melawan virus ini bukannya antibiotik. Ubat untuk melawan virus adalah antivirus. Malangnya kita tak banyak kita ada antivirus yang ada dalam kita punya perubatan. Maksudnya antivirus yang ada ni sangat sedikit dihasilkan. Oseltamivir untuk melawan virus influenza, acyclovir untuk menyerang virus chickenpox atau herpes. So jadi tapi setakat ni belum ada lagi antivirus kepada denggi. Tapi kalau kita kena denggi sangat teruk, dia punya sakit badan dia teruk. Simptom-simptom virus ni ada macam-macam lah, spesifik lah. Contoh macam chickenpox, dia akan demam 2-3 hari, lepas tu dia keluar rashes. Bakteria pula adalah sejenis kuman yang ada dinding sel. Dia ibaratnya macam ada satu sel, seperti bakteria yang ada, contohnya bakteria yang menyebabkan cirit-berit seperti salmonella, dan bakteria yang menyebabkan sakit kulit macam streptococcal, kadang sampai kudis-kudis kan, tu bakteria boleh menyebabkan tonsillitis. Dan sebenarnya bakteria dan virus ni kadang-kadang di share tempat. Virus boleh serang di hidung, bakteria pun boleh serang kat hidung. Virus boleh serang paru-paru, bakteria pun boleh serang paru-paru. Dan kedua-duanya akan memberi kesan yang sama seperti demam, batuk, selesema kalau virus atau bakteria serang tempat
paru-paru ataupun hidung ataupun tekak. Cuma macam mana kita nak pastikan sama ada dia virus atau bakteria, itu kena jumpa doktor dan dapatkan penjelasan. Untuk pengetahuan semua, biasanya kalau after 3 days of fever, maksudnya lepas 3 hari demam tu, biasanya kita suggest untuk ambil darah yang kita panggil full blood count, iaitu apabila kita ambil darah ni kita dapat pastikan sel darah putih tu sel darah putih meningkat atau berkurangan. Contohnya macam denggi, denggi dia punya sel darah putih akan menjadi kurang sangat, platelet akan kurang juga, kurang daripada 150,000. Jadi dekat situ kita boleh dapat pastikan sama ada virus atau bakteria ni daripada full blood count. Biasanya kita tak buat hari pertama, hari kedua, kita buat hari ketiga. Itu memang standard protokol, kerana pada hari pertama, kedua kita punya immune system mungkin belum berinteraksi dengan baik lagi untuk membawa askar-askar ni untuk menyerang virus dan bakteria ni. Dan virus dan bakteria ni sebenarnya kadang-kadang dia saling tolong-menolong. Kadang-kadang virus mula-mula serang, kemudian diikuti oleh bakteria mengambil kesempatan. Jadi kadang demam tu jadi lama daripada virus serang 1-2 hari yang pertama, kemudian bakteria pun ambil, saya ada peluang ni nak serang juga, dia pun serang juga. Jadi demam jadi lama sangat. Itu yang kadang sampai teruk budak tu dikerjakan oleh kuman tersebut. Dan paling kita takut virus atau bakteria boleh serang tempat-tempat yang boleh menyebabkan jangkitan yang serius seperti paru-paru, boleh sampai berair, bernanah, dan ia boleh menyebabkan jangkitan pada otak dan menyebabkan meningitis, encephalitis, which is memang menyakitkan lah kalau badan kita tak kuat untuk melawan kuman tersebut. Sebenarnya kalau nak tahu, kehadiran virus dan bakteria memang ada di sekeliling kita, ada di mana-mana sahaja. Dan apabila virus dan bakteria ini menyerang, biasanya badan kita yang pernah terdedah kepada kuman yang sama ada mempunyai antibody, sudah ready, ada antibody kepada kuman tersebut. Dan apabila kuman tu datang menyerang, kita akan mula fight. Dan biasanya tidak ada simptom lah, kecuali kalau ada pun sikit-sikit lah, batuk sesama sikit. Jadi kita mengharapkan mungkin badan kita untuk lawan sendiri. Jadi sangat perlu untuk meningkatkan immune system kita dengan makan makanan yang seimbang. Dan janganlah nak dependent sangat on supplement, tapi makanlah makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup untuk memberikan vitamin C yang cukup, dan memberikan zat mineral, vitamin yang cukup supaya badan kita kuat. Dan kita tidak mengambil sugar yang banyak, iaitu gula. Gula akan menyebabkan masalah kepada sistem imun manusia, di mana sistem imun manusia tidak dapat berfungsi dengan baik untuk melawan kuman. Jadi jangan ambil gula terlalu banyak. Tapi terdapat virus dan bakteria yang sangat jahat yang boleh menyebabkan kerosakan otak dan menyebabkan kematian, seperti kuman-kuman yang kita nak protect melalui vaksin. Itulah kepentingannya kita mempunyai vaksin, sebab vaksin ini kita memberikan kuman yang telah dilemahkan, kuman yang mati atau partikel yang mati, supaya sistem imun kita ni akan memberi respon dengan menghasilkan antibody kepada kuman-kuman yang spesifik, tapi kuman-kuman yang jahat. Setakat kuman-kuman biasa ni, alah sikit-sikit je batuk sesama tu, ibu bapa tak perlulah risau sangat, sebab apa yang kita perlu buat adalah kontrol demam mereka. Kita memberikan ubat-ubat yang spesifik. Contohnya macam kalau ubat batuk, ubat selesema untuk budak yang dah besar sikit, kalau baby, kita bantulah untuk mengurangkan kahaknya dengan memberi ubat-ubat yang tertentu. Biasanya bila kita melihat kepada full blood count, kita melihat kepada result yang di sini. Dalam full blood count ada sel darah putih dan juga dia punya fraction, iaitu limfosit, granulocyte, di mana ini adalah pecahan-pecahan askar. Kalau granulocyte high bermaksud ia adalah jangkitan bakteria. Jika jangkitan virus, kita melihat limfosit yang tinggi pula.
Contoh macam denggi ni, kita lihat platelet dan sel darah putihnya kedua-duanya adalah sangat rendah daripada normal. So, untuk merawat kuman bakteria, kita perlukan antibiotik. Untuk merawat jangkitan kuman virus, kita perlukan antivirus. Dalam certain case, dalam sistem perubatan kita ni tak banyak antivirus yang ada. Kadang-kadang kita terpaksa membiarkan sistem imun kita berlawan sendiri. Contoh macam denggi. Dan ada juga macam sekarang coronavirus, kita belum ada antivirus lagi kepada kuman coronavirus ni kan. Macam dulu influenza ada oseltamivir. Selain ada vaksin, kita ada antivirus kepada influenza. Dan kalau fungus, iaitu kulat, di mana kita ada antifungus. Kita nak merawat parasite, contohnya macam worms, ubat bunuh cacing. Dan kepada malaria, jenis parasite juga kita bagi anti malaria. So jadi jangan ingat apabila kita mengalami demam, walaupun virus pun kita nak bagi antibiotik. Kita bukannya pakai peluru yang sesuai untuk membunuh virus, sebab untuk membunuh virus bukannya antibiotik, kena memerlukan antivirus. Ini saya ulang balik bukan semua virus ada antivirus. Setiap jenis kuman tersebut ada rawatan yang spesifik. Ubat-ubat untuk membunuhnya seperti virus ada antivirus, bakteria ada antibiotik untuk membunuhnya, dan seperti fungus ada antifungus untuk membunuh fungus tersebut. Jika parasite pula seperti cacing dan malaria, ada ubat anti malaria dan anti cacing. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.